Baik, dari segi yang lain, dari sudut yang lain pula, amalan tadi nak beritahu punca timbul amalan tu. Amalan baik mari dorongan hati yang baik. Kenapa hati terdorong ke arah melakukan kebaikan? Kerana hasil daripada mujahadah dan riyadhahnya. Itu satu segi. Segi yang kedua, nilai yang amalan kita tu baik buruk tu, kat mana nilai yang dia? Juga ternilai pada apa yang ada pada kalbu dia. Kalau perbuatan tu perbuatan salah, perbuatan buruk, tu tak boleh kira lah niat ke mana, niat ke tu tak, memang buruk lah. Jangan kata pula dia buat buruk jadi baik kerana niatnya baik, tu tak pakai. Maksudnya kalau perbuatan tu buruk, tetap buruk lah, niatlah guna-guna pun. Tapi kalau perbuatan baik, kena tengok dulu. Perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang, nak tentukan perbuatan tu jadi baik, belum tentu lagi. Kalau perbuatan buruk, memang sudah tentu buruk, tetap buruk lah. Isu sekarang perbuatan baik. Jadi apabila sesuatu perbuatan tu baik, belum tentu dikira baik. Dan boleh jadi dia adalah perbuatan yang baik. Lalu kat mana ukuran dia? Kat mana kita nak ukur amalan yang baik itu sebagai baik? Maka qalbulah yang menjadi pengukurnya. Sekiranya niatnya ikhlas, tidak ada ujub, takabur, riya dan sebagainya, maka amalan yang baik itu jadi baiklah. Tapi sekiranya amalan yang baik itu didasari pada kalbu yang ada unsur riyaknya, unsur takaburnya dan macam-macam ada ujubnya, maka amalan itu tidak dikira baik dari segi syarak. Dari segi zahirnya orang tetap kata baiklah, tapi dalam penilaiannya bukan amalan yang baik, sekalipun amalan itu amalan yang baik. Itu. Jadi inilah yang Syekh Ibn Atta' nak beritahu, kaitan antara zahir dan batin. Baiknya satu amalan yang baik sekiranya baiknya kalbu. Tapi amalan zahir yang baik tak akan jadi baik kalau kalbunya tidak baik. Kalbunya rosak, tak ada keikhlasan, tak ada penuh dengan riak dan sebagainya. Sekalipun amalan itu baik tapi tidak dikira baik. Kaitan antara zahir dan batin. Baik, amal yang baik itu hanya yang diterima oleh Tuhan. Sesuatu amalan itu dikira sebagai amalan yang sebenar-benar baik bagaimana? Bila amalan itu diterima oleh Allah. Itu ukuran. Dah, macam mana ukuran? Apa ukuran amalan itu diterima oleh Allah? Mana-mana amalan yang dikira tidak diterima oleh Allah tidak dianggap baik, sekalipun gambarannya zahirnya nampak amalan yang baik. Jadi ukuran baik atau tidak satu amalan tu, ukuran dia yang disebut di sini adalah penerimaan Allah. Baik, apa yang menyebabkan sesuatu amalan tu diterima oleh Allah? Ada dua ukuran, ukuran zahir dan ukuran batin. Ukuran zahir, amalan tu muafakah dengan hukum syaraknya, betul dengan kaedah hukum fiqahnya. Kalau semayang yang membetuli hukum fiqahnya, satu. Tapi tidak cukup dengan satu ni, aspek zahir ni, maka perlu kepada aspek batin, iaitu qalbu dia tu betul dengan hukum tasawuf. Jadi setiap amalan yang zahirnya betul dengan hukum fiqah dan batinnya betul dengan hukum tasawuf, maka mencukupi syarat untuk diterima oleh Allah, dikira sebagai amalan yang diterima. Jadi bila amalan itu diterima, maka itulah ukuran itu, amalan itu dikira amalan yang baik. Tetapi apabila sesuatu amalan itu zahirnya nampak baik tapi tak cukup syarat penerimaan, sama ada bercanggah dengan hukum fiqah zahirnya ataupun bercanggah dengan hukum tasawuf pada batinnya, maka amalan tu, sekalipun amalan tu disebut sebagai amalan baik, tapi dia tidak dikira sebagai amalan yang baik. Ini sudut pandang tasawuf. Kalau sudut pandang zahir, segala perbuatan baik tu kita akan kata baik lah. Kalau orang semayang memang akan kata amalan tu baik lah. Kalau orang puasa kau memang baik lah. Tapi dari sudut tasawuf belum tentu. Kena tengok dulu, amalan ni cukup syarat penerimaan ke atau tidak. Kalau tak cukup syarat penerimaan, amalan tu tidak dikira amalan yang soleh, amalan yang baik. Sebab itu kita dengar hadis Nabi, di akhirat nanti ada orang yang disebut sebagai muflis. Siapa orang yang muflis ini? Bila Nabi beritahu di akhirat nanti akan ada golongan yang muflis, Nabi tanya sahabat, kamu tahu tak apa itu muflis? Sahabat ni kata, muflis ni orang niaga habis modal lah, muflis.
Nega-nega modal habis. Bukan boleh hutang, modal habis. Maka dalam apa yang Nabi dah sebut ni, muflih dalam agama ni, orang yang beramal, bukan tidak beramal, beramal. Tapi di akhirat segala amal baiknya sudah tidak ada perkiraan lagi. Amal baik dia tu. Maksudnya orang rugi ni, muflih ni bukan orang duduk saja. Orang duduk saja tu tak bagi muflih, tu orang nganggur. Orang muflih ni je nega, tapi nega tak boleh hutang, bukan tak boleh hutang, habis modal tu muflih. Maka demikian juga muflih dalam agama ni, bukan orang tak beramal, dia beramal, dia buat, tapi amalan dia tu akhir sekali hilang, tak ada dalam perkiraan. Kenapa amalannya hilang? Pahala-pahala dia tu kadang-kadang hilang, sama ada amalan yang dia buat tu menebus kepada kesalahan-kesalahan dia yang dilakukan tak ada orang lain, ditebus dengan amalan-amalan dia tu. Akhir sekali dia sendiri habis modal. Ni dia. Ini disebut sebagai orang yang muflis di akhirat. Jadi jangan sangka orang ni orang tidak beramal, dia beramal, tapi amalan tu tidak ada nilai yang pada diri dia, sama ada tidak diterima oleh Allah, ataupun pahala amalan dia tu buat kambuh dosa-dosa dia berkait dengan orang lain, berkait dengan manusia. Dia rompak orang, dia duduk hina orang, ataupun dia fitnah orang. Ni pahala-pahala dia ni habis buat bayar hutang tu. Muflih dia sendiri berhutang pula dengan hutang. Jadi di sini tasawuf mengajarkan kita tentang amalan yang dikira baik tu, ukuran dia. Supaya apa? Bila sebut amalan baik ni, amalan diterima oleh Allah. Bila sebut diterima oleh Allah, di akhirat nanti apa yang dijanjikan Allah itu insya-Allah akan dapatlah.